Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana wa thabbit aqdamana wa tammim taqsirana ya rabbana rabbal alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum alladhi la yamut wa atubu ilaih. Allahumma ighfir lana. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dapat sama-sama dalam pengajian kitab Hadis 40 yang dikarang oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Dan kita akan sama-sama membacakan syarahnya yang bernama Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jaradani radhiyallahu anhu. Jadi kita sampai pada hadis yang ke-35 dan inilah bahagian yang ketiga daripada syarahan hadis tersebut. Rasulullah SAW bersabda, Al-Muslimu akhul Muslim. Seseorang yang beragama Islam, dia ialah bersaudara dengan orang Islam yang lain. Jadi dalam syarah dinyatakan, ay fiddin, di dalam agama. Jadi kita dah nyatakan sebelum ni, maksudnya Rasulullah SAW menyatakan dua bentuk persaudaraan. Satu ialah persaudaraan dari kalangan orang yang beriman. Dan kedua ialah persaudaraan di kalangan orang yang beragama Islam. Jadi persaudaraan daripada sudut keimanan dia lebih tinggi kerana dia merujuk kepada persaudaraan kerohanian di bawah bapa rohani yang satu. Jadi dalam syarah dinyatakan bahawa ulama menyatakan persaudaraan daripada sudut agama lebih agung, lebih besar daripada persaudaraan daripada sudut darah daging. Kerana persaudaraan agama membawa kepada kebahagiaan akhirat yang kekal abadi. Adapun persaudaraan dunia, dia hanya merujuk kepada kehidupan dunia yang sementara yang akan binasa. Jadi setelah Rasulullah SAW memberitahu kepada kita seorang Muslim ialah saudara kepada Muslim yang lain, maka Rasulullah berkata, La yadhlimuhu. Dalam syarah nyatakan bermaksud tidak membawa kemudaratan kepada saudaranya, sama ada pada diri saudaranya ataupun agamanya ataupun maruahnya ataupun pada hartanya, kerana perkara tersebut bertentangan dengan persaudaraan di dalam agama Islam. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, kezaliman ialah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Sebagian ulama menyatakan dalam syair, jangan sekali-kali kamu menzalimi. Sekiranya kamu tadi mempunyai kemampuan, sesungguhnya kezaliman penghujungnya akan membawa kepada penyesalan. Kamu tidur pada waktu malam dan orang yang kamu zalimi tadi bangun mendoakan kecelakaan ke atas kamu, padahal mata Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tidur. Dan diriwayatkan bahawa sesungguhnya ulama berkata kezaliman yuzhibul barakah, akan menghilangkan keberkatan. Dan diriwayatkan satu kisah, sebenarnya seorang raja keluar satu ketika daripada istananya dalam keadaan dia tadi berpakaian seperti pakaian orang awam. Sehinggalah dia tadi datang kepada seorang pengembala lembu. Jadi lembu tersebut pergi ke tempat makanannya, kemudian dia pun memerah susu tersebut. Maka didapati hasil seekor lembu tadi sama seperti hasil perahan 30 ekor lembu. Maka raja pun bercakap di dalam hatinya untuk merampas lembu tersebut. Maksudnya raja yang menyamar sebagai orang awam tadi, dia kata dalam hatinya, aku nak rampas lembu ni. Maka apabila keesokan harinya, lembu tersebut pergi ke tempat makanannya, kemudian diperah susunya. Maka dia dapati susunya keluar separuh daripada bilangan yang keluar semalam. Maksudnya dengan kadar 15 ekor lembu sahaja. Maka raja tadi pun yang menyamar sebagai orang awam tadi memanggil tuannya. Lalu berkata, katakan kepadaku, ceritakan tentang lembu kamu ini
Adakah hari ini dia makan di tempat yang berbeza daripada tempat yang dia makan semalam, ataupun dia minum daripada tempat yang lain semalam? Maka tuannya berkata dia tidak makan dan minum melainkan dengan tempat yang sama seperti mana dia makan dan minum semalam. Maka raja tadi bertanya, mengapakah susunya pada hari ini menjadi sedikit separuh daripada semalam? Maka tuan lembu tadi berkata, daku menyangka raja ingin merampasnya. Maka dengan sebab itu susunya menjadi kurang. Kerana sesungguhnya raja apabila dia tadi menzalimi ataupun dia berniat di dalam hatinya untuk menzalimi, maka hilanglah keberkatan daripada rakyatnya. Kemudian raja tadi yang menyamar dia kata, kamu rasa bagaimanakah raja tadi boleh mengetahui kamu berada di sini? Dan kamu tadi mempunyai lembu yang sedemikian? Maka tuan tadi berkata, begitulah seperti mana telah aku katakan. Maksudnya kata, aku pun tak tahu, tapi itulah ilmu yang sampai kepada aku. Raja apabila dia menzalimi, ataupun maksudnya ada orang sampaikan kepada raja, ada lembu yang hebat seumpamanya, maka mestilah raja tadi berniat untuk menzalimi, maka inilah kesan yang berlaku kepadaku. Maka disebabkan keadaan peristiwa tersebut, maka raja tadi berjanji di dalam hatinya dengan Allah SWT agar tidak menzalimi dan tidak mengambil lembu tersebut. Maka keesokan harinya lembu tadi pergi dan makan di tempat biasa. Kemudian apabila dia datang di perah susunya, maka susunya keluar sebanyak kadar 30 ekor lembu. Maka raja tadi mengambil pengajaran, mendapat iktibar, dan dia berkata di dalam dirinya, aku meyakini sesungguhnya raja apabila dia menzalimi ataupun dia hanya berniat di dalam hatinya untuk menzalimi, nescaya hilanglah keberkatan daripada rakyatnya. Maka tidak syak lagi selepas ini aku akan menjadi adil dan aku akan menjadi manusia yang sebaik-baik melakukan keadilan. Dari itu ialah ungkapan daripada Nabi SAW agar manusia tadi tidak menzalimi manusia yang lain, sama ada kita tadi dari kalangan rakyat ataupun pemerintah. Wala yakhzuluhu. Ini ungkapan kedua daripada Rasulullah SAW, tuntutan persaudaraan Islam. Pertama, tidak menzalimi, dan kedua, tidak meninggalkan, menolong dan membantu saudaranya ataupun menasihatinya. Itu maknanya la yakhzuluhu, maknanya tidak mengabaikan saudara kita. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, unsur akhaka, hendaklah kamu tadi menolong saudara kamu sama ada dia tadi menzalimi ataupun dia tadi dizalimi. Maka dia tanya, wahai Rasulullah, bagaimana kami nak menolongnya sekiranya dia tadi menzalimi? Maka Rasulullah berkata, dengan kamu menghalangnya daripada kezaliman tersebut. Sesungguhnya perkara tersebut ialah pemberian pertolongan kepadanya. Dan sesungguhnya telah diriwayatkan daripada Nabi SAW, tiada mana-mana orang yang tidak membantu saudara seislamnya di satu-satu tempat yang orang lain mencaci maki maruahnya ataupun mencemuh maruahnya. Maksud kita di satu tempat, kita dengar orang menceritakan tentang sahabat kita, orang mengutuk sahabat kita, orang memfitnah sahabat kita, tetapi dia tidak menolong, mempertahankan saudaranya, melainkan Allah SWT akan tidak memberikan pertolongan kepada orang tersebut pada tempat yang dia amat inginkan Allah SWT membantunya. Jadi Allah SWT akan membalasnya di dunia seperti mana perbuatannya tidak membantu saudaranya. Dan diriwayatkan juga daripada Nabi Muhammad SAW, tiada mana-mana orang beriman yang dihina di sisi seseorang dan dia tidak membantu orang beriman tersebut padahal dia mampu untuk membantunya, melainkan Allah SWT akan menghina orang tersebut di atas seluruh makhluk manusia pada hari kiamat. Dan dalam hadis Rasulullah SAW, Allah SWT berfirman, demi keagunganku dan kemuliaanku, sesungguhnya aku akan membalas daripada orang yang zalim tersebut sama ada segera ataupun kemudian. Sesungguhnya aku akan membalas daripada orang yang melihat orang dizalimi dan dia mampu untuk menolongnya tetapi dia tidak menolongnya. Jadi salah satu tuntutan dalam agama Islam ialah kita menolong orang yang dizalimi di hadapan kita. Dalam hadis juga Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT telah memerintahkan kepada salah seorang hambanya untuk dirotan, disebat di dalam kuburnya sebanyak 100 kali. Maka sentiasalah dia tadi memohon daripada Allah dan dia tadi meminta bantuan daripada Allah, sehinggalah hukuman tadi menjadi satu sebatan sahaja. Maka kuburnya dipenuhi dengan api.
Maka apabila dia tadi diangkat seksa tersebut dan dia tadi tersedar, maka dia bertanya, mengapakah kamu memukul daku? Maka dia tanya kepada malaikat, kenapa kamu menyebat daku tadi? Kenapa ada arahan supaya aku tadi diseksa? Maka malaikat berkata, kerana kamu tadi semayang dengan satu solat tanpa kamu tadi menyempurnakan wuduk dan seumpamanya, membersihkan najis. Dan satu ketika yang lain, kamu melintasi di sebelah orang yang dizalimi, lalu kamu tidak menolongnya. Dan kemudian ungkapan Nabi SAW seterusnya ialah wala yakzibuhu. Maksudnya tidak memberitakan kepada sahabat-sahabat kita perkara yang tidak benar. Maksud kita tidak bercakap dusta kepada kawan-kawan kita. Kerana perkara tersebut dihukumkan sebagai pengkhianatan. Sesungguhnya dalam hadis Nabi Muhammad SAW, apabila seseorang tadi berdusta, maka malaikat yang berada di sisinya akan menjauhi dirinya sebanyak satu batu. Kerana amat busuk bau perkataan dusta yang dia lafazkan tadi. Dan sesungguhnya diriwayatkan seorang A'rabi pendalaman telah datang kepada Nabi SAW. Dan dia berkata, aku ingin memeluk agama Islam, tetapi aku sangat suka berzina, minum arak, mencuri dan berdusta. Dan aku tak boleh meninggalkan semua perkara tersebut. Maka Rasulullah meninggalkan keluarga. Rasulullah berkata, lalu dia berkata, perintahkanlah daku untuk meninggalkan satu sahaja daripada keempat-empat ni. Daripada 4 perkara ni aku tak boleh tinggal serentak. Jadi aku mohon daripada kamu Rasulullah, perintahkan daku untuk aku tinggal satu saja. Maka Nabi SAW bersabda, da'il kazib. Daripada keempat perkara tadi tu, kamu tinggalkan dusta saja. Jadi apabila dia tadi berjanji dengan Rasulullah untuk meninggalkan dusta, maka setiap kali dia teringin dalam hatinya untuk berzina ataupun mencuri ataupun dosa yang lain, maka dia berkata, bagaimana aku nak buat? Maksudnya apakah yang akan aku buat? Sekiranya Rasulullah SAW bertanya kepadaku, adakah kamu berzina ataupun seumpamanya? Sekiranya aku bercakap benar kepada Rasulullah setelah aku memeluk agama Islam, aku mengaku aku berzina, haddani, Rasulullah akan menghukumkan aku dengan hukum hudud. Dan sekiranya aku mendustakan kepada Rasulullah, maka aku telah memungkiri janji Rasulullah kerana untuk meninggalkan dusta. Maka dia meninggalkan bercakap dusta tadi telah menjadi sebab kepada dia tadi meninggalkan semua dosa-dosa yang telah dia lakukan sebelumnya. Dan setengah ahli ulama berkata, kebenaran fi aqwalina, pada perkataan-perkataan kita, aqwalana, lebih kuat kepada keimanan kita, wal kadhibu fi af'alina af'alana, dan kedustaan pada percakapan, pada perbuatan kita seperti ular kepada diri kita sendiri. Wahum yaquluna, mereka berkata mereka ialah syekh-syekh kami. Fama lahum qad yaf'alu, mengapakah tadi mereka telah melakukan perkara-perkara yang amat keji. Maksudnya syekh ini dia merujuk kepada kejian terhadap pendustaan. Cuma syekh ini didatangkan dengan gaya bahasa lah, maksudnya lafaz-lafaz yang sama. Dan ketahui bahawa sesungguhnya lafaz wala yakzibuhu tidak terdapat dalam sebahagian besar daripada naskah Imam Nawawi pada hadis 40, dan tidak juga wujud di dalam kitab Sahih Muslim. Boleh jadi dia tadi diriwayatkan dalam riwayat yang lain. Dan dalam syarah dinyatakan satu faedah, ulama telah menyatakan bercakap dusta tadi dibahagikan kepada 5 bahagian. Pertama tadi, wajib seseorang berdusta untuk menyelamatkan harta orang Islam ataupun menyelamatkan nyawanya. Dan kedua, haram seseorang berdusta sekiranya pendustaan tersebut tiada kemanfaatan dari segi syarak. Dan kedua, sunat seseorang berdusta kepada di hadapan orang kafir sekiranya orang Islam tadi sedang bersedia untuk menyediakan angkatan perang. Dan yang keempat, makruh seseorang berdusta, seperti seseorang tadi berdusta kepada isterinya untuk mengambil hati isterinya. Dan yang kelima tadi, pendustaannya harus untuk membaiki hubungan di antara 2 orang yang bertelingkah. Jadi dalam syarah nyatakan sepatutnya sesiapa yang amat terdesak untuk berdusta, dia tadi menggunakan bahasa-bahasa kiasan ataupun bahasa-bahasa tersirat supaya dia tidak membiasakan dirinya berdusta. Sesungguhnya dalam hadis telah diriwayatkan sesungguhnya pada bahasa-bahasa kiasan atau bahasa berlapik tadi tu
akan menyelamatkan seseorang daripada berdusta. Jadi lafaz yang dalam hadis dijadikan lafaz al-ma'arid. Ma'arid tadi ialah lafaz yang mempunyai makna yang serta-merta difahami, tetapi kita boleh niatkan satu makna yang tersirat. Sebagai contohnya, apabila Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia Rasulullah SAW, sesungguhnya Sayyidina Abu Bakar tadi berada di belakang Nabi SAW, menunggang bersama-sama baginda semasa dalam perjalanan hijrah. Maka mereka berjumpa dengan orang yang mengenali Sayyidina Abu Bakar tapi tidak mengenali Nabi Muhammad SAW. Lalu mereka bertanya, man hadha? Siapakah orang yang di hadapan kamu ni? Maka Sayyidina Abu Bakar berkata, yahdinis sabil. Orang ni ialah orang yang menunjukkan kepada aku jalan. Jadi mereka menyangka maksudnya tadi ialah pemandu jalan untuk pergi ke satu-satu tempat. Tapi yang Sayyidina Abu Bakar maksudkan, dia ialah orang yang menunjukkan kepada aku jalan akhirat. Dan diriwayatkan sesungguhnya Hajjaj telah berkata kepada sebahagian sahabat baginda SAW, apakah pendapat kamu pada diriku? Maka sahabat tersebut berkata, antal qasitul adil. Maka orang yang hadir berkata, sesungguhnya sahabat itu telah memuji Hajjaj. Tetapi sebahagian yang berkata tidak. Sesungguhnya dia maksudkan yang qasid tadi ialah orang yang zalim, dan adil tadi ialah orang yang terpesong daripada kebenaran. Dan seterusnya Rasulullah berkata, wala yahqiruhu. Janganlah kamu tadi menghina orang Islam. Maksud jangan kamu merendah-rendahkan orang Islam atau memandang kepada mana-mana orang Islam dengan pandangan menghina. Kerana boleh jadi orang tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih baik dan lebih afdal daripada orang yang menghina tadi. Sesungguhnya telah ulama telah berkata, siapa yang memandang kepada saudara dengan pandangan menghina, maka dia tidak akan dihukum dengan kehinaan di dalam hidupnya. Imam Ghazali radhiyallahu anhu berkata, jangan sekali-kali kamu memandang rendah kepada mana-mana manusia, sama ada dia tadi hidup ataupun telah meninggal dunia, nescaya kamu akan binasa. Kerana kamu tidak mengetahui adakah dia tadi lebih baik daripada kamu ataupun tidak. Sesungguhnya dia sekalipun dia tadi orang fasik, boleh jadi kamu tadi dimatikan, waliyazzubillah, dalam keadaan yang sama seperti keadaannya, ataupun dia tadi dimatikan dalam keadaan beriman dan beramal soleh. Dan setengah ulama berkata, jangan sekali-kali kamu menghina orang lain, kerana boleh jadi dia akan menjadi mulia dan kamu akan menjadi hina, lalu dia akan membalas dendam kepada kamu. Dan ada penyair berkata, janganlah kamu menghina orang fakir miskin, boleh jadi kamu akan tunduk atau kamu akan dimiskinkan satu hari nanti, dan zaman akan mengangkatnya ataupun memberikan kekayaan kepadanya. Dan sebagai penutupnya Rasulullah SAW berkata, at-taqwa hahuna. Maksud Rasulullah berkata, ketakwaan di sini. Maksud dalam hati yang berada di bahagian atas ni. Dan dimaksudkan dengan ketakwaan tadi ialah al-ikhlas, yang mana tempatnya ialah hati manusia. Kemudian Rasulullah mengisyaratkan kepada hati ini sebanyak 3 kali. Dan ulama berkata, mengisyaratkan, maksud wa yushiru ila sadrihi 3 marrat. Ayat tu ialah ayat daripada perawi Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah menutup hadis tadi dengan berkata, bihasabi mri'in minasyarr an yahqira akhahu muslim. Maksudnya memadailah daripada kejahatan kepada seseorang apabila dia tadi menghina saudaranya yang beragama Islam. Kerana sesungguhnya menghina saudara-saudara kita tadi ialah dosa yang amat besar. Sesungguhnya iblis menghina Nabi Adam alaihissalam, maka iblis tadi ditimpa dengan kerugian selama-lamanya. Dan Sayyidina Adam alaihissalam dikurniakan dengan keagungan selama-lamanya. Dan alangkah jauhnya keadaan dua orang tersebut. Dan alangkah baiknya perkataan penyair, siapa man azaman nas, siapa yang mengagungkan manusia, nescaya manusia akan mengagungkannya dan dia akan mendapat kelebihan dan kepimpinan. Orang yang menghina manusia sekalipun dia tadi wangi, maka orang akan berkata sesungguhnya asal usulnya ialah najis. Dan setiap muslim al-muslimi haramun. Maksud sabda Rasulullah SAW, kullul muslimi al-muslimi haramun. Damuhu, darahnya, wa maluhu, dan hartanya, wa irduhu, dan marwahnya. Maka sesungguhnya telah diriwayatkan Nabi Muhammad SAW semasa Nabi tadi Isra' dan Mi'raj. Dia melintas di hadapan satu kaum yang mempunyai kuku yang panjang, mencederakan, mencalakan
muka mereka dan dada mereka. Maka Rasulullah SAW bertanya, siapakah mereka wahai Jibril? Maka Jibril berkata, itulah manusia yang memakan daging-daging manusia dan mencari maruah-maruah manusia. Maksudnya mengumpat. Dan sebagian ulama berkata, kami telah bertemu dengan golongan salaf soleh. Mereka tidak melihat ibadat tersebut pada puasa ataupun ibadat tadi pada semayang, tetapi mereka melihat ibadat sebenarnya ialah apabila mereka tadi menghalang lidah mereka daripada menjatuhkan ataupun mencari-cari maruah manusia. Dan diriwayatkan satu orang perempuan yang rendah masuk menziarahi Rasulullah SAW. Maka apabila dia keluar, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha berkata, alangkah bagusnya percakapannya, tetapi perempuan tadi amat rendah, dia kata. Maka Rasulullah SAW berkata, kamu telah mengumpatnya wahai Aisyah. Maka Aisyah berkata, aku tidak berkata melainkan sifatnya ada pada dirinya sahaja. Maka Rasulullah berkata, kamu telah menyebut perkara yang paling hodoh yang berada pada dirinya. Kemudian Rasulullah berkata, siapa yang menahan lidahnya daripada maruah orang Islam, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan memaafkan kesalahannya pada hari kiamat. Dan sesiapa yang mempertahankan saudaranya, maka Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan menyelamatkannya daripada api neraka. Jadi sebagai penutupnya, penulis berkata, sesungguhnya sabda Rasulullah yang akhir sekali, kullu muslimin ala muslimi haram tadi. Maksudnya haram kita tadi menumpahkan darah saudara kita, atau merampas hartanya, ataupun mencarikan maruahnya. Maka penulis berkata, itulah tujuan ataupun kesimpulan yang paling penting daripada hadis Rasulullah SAW ni, dan kesemua ayat-ayat sebelum tu seolah-olah muqaddimah untuk kita tadi memahami bahawa jangan sekali-kali kita tadi menghina manusia, dan jangan sekali-kali kita mengumpat ni, dan jangan sekali-kali kita merampas hartanya atau membunuhnya tanpa hak. Dan penulis berkata, inilah hadis yang amat besar faedahnya, dan di antara hadis yang dihukumkan sebagai jawami' kalim, maknanya hadis ataupun ucapan-ucapan Rasulullah yang amat pendek tetapi yang punya makna yang banyak. Diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu anhu. Jadi moga-moga Allah Taala memberi kemanfaatan kepada kita, dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga lidah kita, menjaga hati kita daripada memandang rendah kepada saudara kita, kepada isteri, kepada jiran, kepada sahabat-sahabat, dan kepada suami, dan kepada semua umat Islam. Jadi segala yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala salah silap daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ihfaz syar as-sabah wa sihhatan wa afiyatan salamatan wa afatan daima. Allahumma rizqna anwarahum madadahu wa husna alam zahiran wa batinan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Dan terima kasih kepada semua sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.